Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainis Nabiha binti Nur Disham dari ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 5. Nombor metrik D202020966338. Hari ini saya akan membentangkan cadangan penyelidikan saya yang bertajuk Mengkaji Tahap Kepelbagaian Minat, Berlainan Bidang, Perbezaan Kemahiran dengan program yang dipilih bagi pelajar ijazah sarjana muda Ekonomi Rumah Tangga semester 1 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Poster cadangan penyelidikan ini hanya mengandungi 3 bab, iaitu bab 1, bab 2 dan bab 3. Untuk pengenalan, pendidikan TVET adalah penting untuk pembangunan ekonomi dan teknologi mana-mana negara. Ia adalah fakta yang terkenal bahawa mencipta, melatih dan menggunakan bakat yang sesuai adalah penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Adewale ETAL 2017. Program Ekonomi Rumah Tangga di UPSI nasional dan merupakan salah satu mata pelajaran yang diiktiraf dan penting dalam sistem pendidikan di negara ini. Tujuan kajian ini dijalankan juga untuk melihat daripada kepelbagaian minat pelajar yang pernah belajar dari berlainan bidang dan perbezaan kemahiran sebelum melanjutkan pengajian bidang kemahiran ekonomi rumah tangga di UPSI ini. Seterusnya ialah penyataan masalah. Ramai pelajar mementingkan untuk melanjutkan pengajian ini, tetapi tidak semua pelajar yang betul-betul membuat pencarian atau membuat perancangan awal terlebih dahulu sebelum memilih program yang ingin diceburi ini. Pihak ibu bapa ataupun pelajar juga memandang remeh terhadap kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi tanpa menghiraukan apa yang diminati oleh pelajar. Seterusnya, pelajar lepas sekolah menengah juga antara pelajar yang sering menghadapi dilema tentang jenis institusi, iaitu sekolah vokasional, college community ataupun universiti yang ingin mereka daftarkan untuk meneruskan pendidikan dan kejayaan mereka. Safar Mamat 2019. Segelintir pelajar tidak memilih program tersebut. Sebaliknya, mereka telah ditawarkan setelah tiada pilihan lain untuk memilih program. Ini menyebabkan bilangan pelajar yang mempunyai kecemerlangan dalam bidang ekonomi rumah tangga amat terhad. Seterusnya ialah objektif. Objektif yang pertama ialah mengukur tahap pengetahuan minat pelajar ISMP ERT dalam bidang ekonomi rumah tangga di UPSI. Yang kedua, mencadangkan kesan pelajar ISMP ERT melanjutkan pengajian di dalam bidang ekonomi rumah tangga di UPSI. Dan yang ketiga ialah menerangkan tindakan pelajar ISMP ERT dengan mengamalkan PDPC dengan betul di UPSI. Seterusnya ialah kerangka konseptual di mana ia terbahagi kepada 2 pemboleh ubah yang telah dibahagikan, iaitu pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar. 4 jenis pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu yang pertama kepelbagaian minat, yang kedua berlainan bidang, ketiga perbezaan kemahiran dan juga akhir sekali ialah program yang dipilih oleh pelajar. Seterusnya ialah model berkaitan dengan kajian. Model yang saya pilih ialah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Model ini biasa digunakan dalam bidang pendidikan dan juga digunakan untuk menganalisis bidang-bidang pendidikan. Seterusnya ialah teori konstruktivisme. Menurut McBride and Brand 1997, konstruktivisme ini adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana cara manusia belajar. Teori ini juga mempunyai kekuatan yang sendiri untuk diaplikasikan sebagai alat kognitif yang baik dan sesuai untuk pembelajaran yang melibatkan pengetahuan dan pengenalan sebelum pengetahuan lanjutan dalam persekitaran proses pembelajaran. Para pelajar terlibat dengan aktif bagi menyatakan idea dan menulis secara kritis agar dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam akademik secara teori maupun amali. Ini juga mampu merangsang minda pelajar, dapat membantu mereka memperolehi dan menguasai pengetahuan, kefahaman dengan langkah yang mudah. Seterusnya ialah analisis data. Dalam kajian ini, data yang ini telah dikumpul, dianalisis menggunakan perisian statistical package for social science for Windows version secara deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpul.
Dalam kajian ini juga, seramai 25 orang pelajar dipilih untuk dijadikan sampel kajian dan tiada pilihan secara rawak. Ia juga melibatkan dua jenis statistik deskriptif dan juga statistik inferensi. Seterusnya ialah kesimpulan. Berdasarkan penerangan yang terperinci yang telah dinyatakan dalam kajian ini, pengkaji telah berusaha untuk mengikuti metodologi dan prosedur-prosedur yang telah digariskan dengan sebaik mungkin. Ini untuk memastikan kajian yang dijalankan mencapai objektif yang telah digariskan. Sekian, terima kasih.